Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita selamat mengerjakan ibadat puasa dan kita sekarang ini berada dalam 10 hari yang terakhir insya-Allah, dan sempena dengan hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita meminta ampun kepada Allah dan kita mengulang kaji ayat-ayat Allah, minta doa kepada Allah banyak-banyak. Semoga di 10 malam terakhir ini kita dapat grab ilmu Al-Quran ini dan kita dapat capai dia punya pencapaian kita untuk faham dia dalam masa yang terdekat, ya, supaya Allah Ta'ala berikan kita hidayah dan kita nampak sebenarnya apa maksud nahwu dan saraf dalam Al-Quran itu. Pada hari ini insya-Allah saya tak sempat nak beritahu tadi macam mana masak singgah daging. Sedap tak? Singgah daging tu memang bagus, hilangkan kolesterol, ya. Saya lupa tadi nak masukkan satu lagi bahan, iaitu limau kasturi. Ya, ketika nak makan tu perah limau kasturi. Masya Allah, sedap, ya. Puan Haji Rozaini, Waalaikumsalam Ustaz. Okey, Puan Haji Rozaini kata tak cukup bahan sebab maklumat ringkas sangat. Okey, jadi tuan-tuan, matlamat kita terakhir dalam mempelajari ilmu nahwu saraf ini melalui program COVID-19 ini tidaklah terlalu tinggi sangat. Malah hanya membolehkan kita bila tengok ayat Quran tu kita dapat faham maknanya dan kita faham selok belok ilmu nahwu dan saraf yang ada di dalamnya. Kita tahu kalimah-kalimah itu ada ayat fi'liyah dan ada ismiyah. Kita tahu kalimah-kalimah itu ada ayat fudlah, ya, ayat tambahan. Dan kita tahu kalimah-kalimah itu adalah kalimah isim, fa'il, haraf. Ya, kalau fa'ilnya kita mesti ingat ada madi, mudhari', amar. Dan setiap fa'il tu dalam tu ada orangnya, iaitu fa'il. Dan dalam isim pula, ingat, isim tu sendiri dia kena bergantung pada orang lain. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Ya, kalau dia nak jadi fa'il, dia kena duduk di belakang fa'il. Ya, kalau dia nak jadi maf'ul bih, dia kena duduk di belakang fa'il dan fa'il. Okey, jadi tuan-tuan boleh kenal tu. Jadi bila kita jumpa isim, kita mesti nak guna 4 soalan untuk menjawab tentang isim yang kita jumpa tu. Kalau kita sudah kenal itu isim, kita kena tahu yang kedua, dia ni tetap ke berubah. Walaupun dia ni tetap atau berubah, tapi dia mesti ada kedudukan. Kedudukan dia bergantung kepada 4 soalan yang kita telah tentukan untuk dijawab. Yang pertama sekali kita nak tanya dia, apakah dia jenis kalimah tu? Kita kata isim. Okey, yang kedua, apa hukum dia? Hukum isim tu berbaris depan ke, atas ke, bawah ke? Sebab isim ada 3 baris saja, depan, atas, bawah. Okey, lepas tu apakah tanda dia hukum? Kalau baris depan tanda dia apa? Dhammah. Ataupun tanda dia alif, ataupun tanda dia waw. Yang sehari 2 ni kita sedang buat dalam muka surat 4. Ya, muka surat 3 dan 4 dalam buku peta. Itu sebenarnya nak menjawab tentang isim tu banyak. Dan lepas tu yang akhir sekali, kenapa dia berhukum demikian? Kenapa? Saya kata tuan-tuan tidak ada masalah. Waalaikumsalam. Okey, ya. Cik Kama Khairi. Tuan-tuan tidak ada masalah. 4 soalan kita nak jawab. Walaupun bunyi macam berat, tetapi bila kita sudah biasa, soalan-soalan itu boleh kita cantumkan daripada 4 jadi 3 jadi 2. Okey, sekarang ni kita lihat surah Al-Baqarah ayat 38 bersama dengan saya. Saya minta maaf kerana Ustaz tak dapat nak beritahu lebih awal tadi, sebab hari ni termakan lebih sikit. Datin, ya, makan lebih sikit. Saya kalau orang perempuan masak nanas paceri, memang saya kalah lah. Nanas paceri tu memang saya suka. Terung paceri saya suka. Memang sedap betul.
Saya makan kuah saja pun sedap dah. Tak ada lauk lain. Cukup 2 paceri tu saya cukup dah. Itu terlalu suka sangat dekat paceri tu. Kenapa ya? Ya, okey. Cik Kamarudin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah jumpa semua? Okey, kita cuba tengok satu ayat saja. Maknanya kalau kita tengok satu ayat ni, bacaan dia sama saja dengan ayat-ayat lain. Ya, ayat-ayat lain sama saja. Cuma masa kita nak tengok tu, apa juga ayat, kita nak tengok kepala ayat tu. Kepala ayat tu bagi apa? Itu yang saya nak bimbing tu. Kalau kepala ayat tu fa'il, mesti ayat fa'iliyah. Okey? Kalau kepala ayat tu isim dan dia tu isimnya bagi depan, dia mesti mubtada. Tetapi kalau isimnya bagi atas atau bagi bawah kepalanya isim tapi isim bagi atas, bagi bawah, dia mesti something yang dia interrelated daripada ayat sebelum tu. Itu saja beza dia. Kalau dia ada hubungan dengan ayat sebelum tu, kita kena cari ayat sebelum tu. Sebab itu, orang mengajar tafsir, bila dia jumpa kes-kes macam ni, dia kata, ayat sebelumnya, begini-begini. Sebab itu dah datang ayat ni. Okey, ya. So, kita lihat ayat 38, ya. Surah Al-Baqarah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Dalam ayat ini, ya, kita tengok mana dia isim. Sibghah isim, Allah isim, waw haraf, nahnu isim, min haraf, Allah isim. Okey, ya, sibghah isim, waw haraf, nahnu isim, lam haraf, ha isim, abidun isim. Ya, abidun isim. Dan tadi kita belajar jenis-jenis isim. So kita boleh namakan isim-isim ni. Tapi tak apa. Tak payah namakan dulu. So kita tengok. Kita tengok baris pula. Sibghata. Sibghata. Sibghata itu baris atas. Bila dia baris atas, mesti dia ada hubungan dengan ayat sebelum tu. So kita baca. Kita baca. Dia punya tafsir dia. Mana dia? Sibghata. Sibghata ni artinya perancangan. Perancangan Allah. Ya, program Allah. Program Allah, dan siapalah yang lebih baik programnya daripada program Allah, dan kami semuanya bagi Allah itu menyembahnya ataupun na'abidun, beribadat kepadanya. Okey. Sibghata bari atas. Ya, di sini dia kata sibghata bari atas, maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq, B berapa tu? Tolong beri kat saya. B 13 ke B 14? Okey, maf'ul mutlaq. Okey, dan berbaring di atas dengan tanda fathah. Kenapa dia bagi atas? Kerana dia kata li fi'lin mahzuf, sebelum dia tu ada fa'il. Ada fa'il, tetapi fa'il tu telah dimahzufkan. Ya, iaitu fa'il tu nama dia fa'il tu tapi dalam kitab kuning ni tuan-tuan, kitab kuning, Arab kuning, dia tak sebut fa'il tu fa'il apa. Tapi dalam kitab ini yang lebih detail lagi, dia sebut sibghah. Dengar saya baca, sibghah maf'ul mutlaq, berbaris di atas, dan tanda baris di atasnya adalah fa'il yang mahzuf. Mana di depan dia tu ada fa'il tapi telah dimahzufkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu fa'il tu berbunyi sabarallahu sibghah. Sabarallahu sibghah.
Allah telah merancang satu perancangan. Di depan sibrata tu ada perkataan fa'il dan fa'il. Namanya sabarallahu sibratan. Allah telah merancang satu perancangan. Jadi bila dibuang tu, dibaca dalam Al-Quran dengan berbunyi sibratallah. Wa man ahsanu minallahi sibrah wa nahnu lahu 'abidun. Sibratallah. Jadi bila kita tengok kepala ayat itu adalah kepada isim, maka itu sebenarnya kita kata ayat isim, maka kita mesti cari di mana kepala dia sebenarnya. Adakah kepala dia dalam ekor ayat di atas, ayat sebelumnya, atau kepala dia tu ayat fa'liyah yang telah dibuangkan? Sebenarnya kepala dia tu adalah fa'il dan fa'il yang telah dimahzufkan, ditanggalkan untuk mencantikkan ayat Quran itu. Jadi sebab itu dia kata sibratallah. Macamlah juga kita baca bismillah. Bismillah itu ya dalam basmalah. Bismillah itu kita kata bi haraf jar, ismi majrur, Allah mudhafun ilaih. Itu sebenarnya maf'ulun bih kepada fi'il yang telah ditanggalkan sebelum itu, iaitu berbunyi abtadi'u. Abtadi'u saya mulakan. Mulakan apa? Mulakan bismillah. Sebab itu bismillah itu sebenarnya duduk tepat baris atas kerana dia menjadi maf'ulun bih. Saya rasa jelas ya? Jelas. Okey. Kalau nak tanya, kalau nak suruh ulang balik, saya ulang balik. Saya ulang balik banyak kali pun tak apa. Pahala dapat banyak $1. Ya, okey. Okey, pahala banyak. Okey. Okey. Alhamdulillah. Kita lihat seminit ya. Okey tuan-tuan. Ayat ini ayat 38. Kita lihat semula perkataan sibrata. Tanpa memikirkan apa dia perkataan yang telah dihazafkan oleh Allah. Sibrata. Sibrata itu adalah isim. Dia jadi mudhaf. Kenapa dia isim? Sebab lepas dia tu ada perkataan Allah bagi bawah. Bila ada dua perkataan yang perkataan bagi bawahnya Allah, maka perkataan pertama tu adalah isim dan jadi mudhafun ilaih. Ingat ya, bila dua perkataan, katakan orang baru belajar, dia tak tahu sibrah tu isim ke fa'il. Tapi lepas sibrah tu dia tengok perkataan Allah, perkataan isim bagi bawah, maka dengan sendirinya sibrah itu adalah isim. Kerana dia menjadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Kerana kalau sibrah tu fa'il, dia tak mungkin ada ta marbutah. Dan dia tidak mungkin Allah tu bagi bawah. Kerana kalau sibrah tu fa'il, maka Allah tu kena bagi depan. Kecuali kalau dia kata sabarallahu sibratan. Itu yang ditanggalkan tu. Allah telah membuat perancangan. Satu perancangan yang rapi. Itu nama dia maf'ul mutlak. Ya? Sebab datang daripada perkataan sabara. Sabara sibratan. Membuat perancangan yang baik. Ya? Kalau isim maf'ul yang datang selepas daripada fa'il yang sama bentuk dia, sabara, sibrah, kerana sibrah itu dari sabara, maka perkataan sibratan itu adalah maf'ul mutlak. Berapa? B12. Waalaikumsalam. Okey. Boleh? Lepas tu tuan-tuan, sibrah kita tahu dia isim. Soalan nombor 1 selesai. Yang kedua, apa hukumnya? Hukumnya iaitu barisnya. Hukumnya dalam ilmu nahwu baris. Barisnya adalah mansub. Mansub itu berbaris atas. Okey. Apa tanda dia? Tanda dia fathah. Ingat, kalau mansub tanda dia fathah. Okey. Kenapa dia mansub? Sebab dia jadi maf'ul mutlak kepada fa'il dan fa'il yang dimahzufkan sebelum dia. Apa dia fa'il yang dimahzufkan? Iaitu sabarallahu sibratan.
Okey. Jadi tuan-tuan kena buka Quran. Kalau jumpa sibrah ni, tuan-tuan kena underscore di bawah tu. Buat apa tu, pakai ni shading. Mana ini perkataan yang menunjukkan telah dinasahkan. Bermula dari bismillah, tuan-tuan buat apa tu, underline bawah tu, ini menunjukkan perkataan yang telah dihazafkan sebelum tu. Jadi cari dalam Quran semua perkataan-perkataan yang dihazafkan. So tuan-tuan tanda. Biarlah Quran kita comot pun tak apa, tapi itu adalah ilmu. Kalau tidak, kita tak tahu. Orang-orang yang belajar nahwu saraf pun, yang dah mahir pun, dia tak boleh tahu juga tuan-tuan kalau dia tak pakai highlight ni. Jadi biarlah Quran kita ni comot sikit apa, asalkan semuanya ada makna kita buat. Okey. Allahi berbaris atas. So ni Allahi mestilah isim sebab dia Allah. Dan dia tu hukumnya berbaris bawah. Okey, tanda hukumnya kasrah. Okey, sebab dia baris bawah kerana dia jadi mudhafun ilaihi. Senang kan? Bendanya tu, dan setiap muka surat ni bacaan dia sama saja dengan 700 muka surat lain. Sama saja. Kalau yang lain tu hanya sikit-sikit saja yang pelik. Jadi kalau tuan-tuan faham semuka ni pun, tuan-tuan dah boleh pandai lah. Itulah yang kami kaji di England sana, bagaimana mudahnya ya Al-Quran ni. Sebab tu Tuhan kata walaqad yassarnal Quran. Kami mudahkan Quran ni untuk dipelajari. Fahal mim muddakir. Kenapa ada orang lagi buat ono? Buat ono tahu tak? Cik Dolah tahu dah kan? Tak nak belajar. Jadi tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan tak ada lagi pilihan. Sebab tuan-tuan dah tahu jalan senang. Tuan-tuan mesti belajar. Ya, belajar dengan saya bukan pandai sangat. Saya boleh bimbing. Boleh bimbing, dan hari ni kita telah bimbing peringkat tinggi lah. Ya, tuan-tuan mengenali apa tu ayat fa'iliyah, ayat ismiyah, kemudian ayat tasalsul, al-mufradat, semua kita dah pindah dah. Hari ni kita tunjuk bagaimana sama ada ayat itu ada hubungan dengan ayat sebelum tu atau tidak. Ayat sibrah ni tidak ada hubungan. Sebab ini adalah ayat yang dimahzuf fa'il dan fa'ilnya. Jadi dia tak ada hubungan dengan ayat sebelum tu. Okey. Ya. Wa man ahsanu minallahi sibrah. Wow. Wow. Tengok wow apa dia kata sini? Wow ni wow ataf ya. Wow ni wow ataf. Wow. Bukan wow ataf. Wow i'tiradi. I'tiradi artinya wow berlawan. I'tiradi maknanya lawan. Maksud dia, apa maksud lawan di sini? Rancangan Allah telah dibuat, dan sesiapa ada lagi yang rancangannya lebih baik daripada Allah, itu artinya however. Kalau i'tiradi maknanya however. Man adalah isim mausul, duduk tempat baris depan, jadi mubtada. Man isim mausul, iaitu untuk orang yang berakal, yang kita belajar dulu. Mabni, baris mati, duduk tempat baris depan, jadi mubtada. Okey. Ahsanu perkataan apa? Ahsanu, dia isim. Apa hukumnya? Baris depan. Okey. Apa tandanya? Dhamma. Kenapa dia baris depan? Sebab dia jadi mubtada. Kan senang tu. Baris depan ada 8 saja sebab. Tolak satu, iaitu mufrad ya. Yang lain tu senang. Jadi kalau tuan-tuan hari-hari dengan saya gini, tak usah bagi tempoh lama dah. Lepas raya boleh kuasai dah. Masalah. Bila tuan-tuan dah boleh baca, dah boleh pandai sebut dengan baik, tuan-tuan dah boleh guna buku Arab ni, barulah kita belajar dengan detail. Apa dia fa'il, apa dia maf'ulun bih, apa dia istisna, apa dia fa'il madi. Kita belajar dengan detail. Jadi hari ni tak perlu detail. Kita kenal cukup. Bila kita dah kenal nanti, kita mengajar tentang maf'ul mutlak apa dia, maf'ul li'ajli apa dia. Kerana itu semua kosmetik saja. Yang penting kita nak kenal dalam Quran tu. Untuk nak kenal Al-Quran tu tak susah. Tuhan kata aku dah mudahkan Quran ni. Tapi kenapa ada orang yang tak mau kenal lagi? Dalam surah Al-Furqan ke? 3 kali betul-betul Tuhan kata.
Ini saya nak menyedarkan, bukan tuan-tuan lah, saya sendiri. Kenapalah aku ni tak nak belajar Quran, tak nak baca Quran, tak nak. Ini semua hidayah daripada Allah. Jadi tuan-tuan, mintalah pada malam ini, malam-malam 10 ni, mintalah supaya Allah Ta'ala bagi hidayah. Kukuhkan hidayah kita supaya kita dengan Quran tak boleh tinggal. Kukuhkan. Jangan lagi kita nak kejar dunia. Kerana dunia yang kita kejar tu tak ada apa benda pun. Saya bekerja 35 tahun, 37 tahun bekerja. Lepas tu bekerja pula lagi 4-5 tahun menjadi pensyarah dengan gaji bukan murah. Tapi akhirnya saya tanya, di mana duit saya? Tak ada duit. Kereta pun kereta yang sama. Ada tak ada pun rumah je ada tinggal yang saya dapat. Maknanya saya kerja beli rumah 30 tahun bayar rumah. 25 tahun bayar rumah. Itu saja harta saya. Sebab itu orang kata kita ni tak ada benda. Kita ni tak ada apa, tuan-tuan dan puan. Jangan cakap ustaz. Ada lebih-lebih pun kita ni ayah orang, betul tak? Ayah orang, ada anak 7 orang. Kita ni menantu orang, cucu orang. Kalau lebih sikit pun tok guru orang. Jadi kita tak ada apa yang tinggal. Kita ni apa benda? Kita ni hamba Allah biasa saja. Jadi marilah kita belajar Quran. Jangan malu, tuan-tuan, jangan malu. Kita belajar Quran. Orang Terengganu kata, Cik Abdullah, kita terbalik kod. Terbalik kod tu kita tukar 360 darjah. Dari seorang pemain golf yang banyak kita habis masa di padang sampai 7-8 jam dengan wangnya banyak, kita kembali kepada Allah. Kita bermain di padang Allah. Di mana padang Allah ini sangat luas yang tak akan habis kita gali, tuan-tuan. Sedalam 50 km ke bawah lautan ini. Kita baru tak sampai pun 1 kaki masuk. Mana nak pergi 10 km bawah. Jadi tuan-tuan ya, mari dengan saya azam buat solat tahajud malam ni. Semayang duha banyak-banyak, semayang tahajud sampai 5 rakaat. Minta Allah Ta'ala tunjukkan kita. Wang dan ringgit tidak boleh pergi ke mana-mana. Yang boleh pergi ke mana adalah ilmu. Kerana dengan ilmu kita dapat meletakkan diri kita di tempat yang paling tinggi di sisi Allah. Tuhan kata, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, sama tak orang yang belajar dan orang yang tak belajar? Tak sama. Orang yang belajar ni dia tidak buat lain melainkan dia sentiasa mengingati Allah. Yang tazakkaru biha ulul albab. Dia adalah orang-orang yang ulul albab. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah pesanan penaja. Tuan-tuan dan puan, haruslah ada kekuatan. Saya pun kena ada kekuatan. Saya ni di antara tuan-tuan, what to achieve and me, my power. How far I can have you, and then how long your journey. The world depends on the both of us. If I sihat, you sihat, your journey success. If not, maka kita terbengkalai di tengah jalan. Oleh sebab itulah saya doa pada Allah, tuan-tuan. Kita sekarang ni bukan kerja untuk wang lagi. Ramai orang tanya saya, "Ustaz, berapa nak bayar Ustaz?" Saya kata, jangan cakap pasal bayar. Awak nak belajar, saya bagi buku, saya bagi kitab. Itu semua duit Allah. Kita dah cari duit lama dah. Sekarang ni kita nak buang duit untuk Allah. Jadi tuan-tuan jangan fikir, nak buku saya bagi buku. Rakan-rakan tuan-tuan bagi saya duit untuk beli-beli buku ni. Ada lebih saya beli buku. Kalau tak ada duit, saya minta pada anak-anak saya, tolong aku, tolong abah, tolong ayah. Kita nak bagi buku. Orang nak belajar ni. Allah Ta'ala bagi kita rezeki yang murah bertambah ruah besok. Itu yang saya kata kepada dia. Jadi tuan-tuan dan puan, ini dia buku ni tuan-tuan yang tuan-tuan nak baca. Tapi kalau saya kata, kalau buku ini dapat beli harga dengan RM290, beli yang ini. Listen to me, beli yang ini. Puan Musnia, saya nak beritahu, boleh tak dapat buku ni dengan harga less than 300. Sebab buku ni pun dah RM90. Yang kuning ni RM90. Jadi ini RM90 sebiji. Yang ini 10 biji. Dan ini lebih panjang. Erat dia lebih panjang daripada ini. Jadi saya cadangkan beli ini.
beli ni ya. Baik, beli cepat-cepat sebelum saya cadangkan buku lain. Okey, habis cerita. Okey. Okey, kita tengok waman ahsanu waman ya. Sibghatallah waman wa i'tiradi wa memberi makna however. Man dipanggil mubtada, ahsanu khabar, min haraf jar, Allah majrur, sibghatan itu dia nama dia tamyiz. Tamyiz ni B berapa tamyiz B berapa? Okey, tamyiz ni artinya bilangan. Bilangan ya. Tuan-tuan jangan takut itu. Waman wa nahnu waw adalah waw tu waw istinaf. Istinaf maknanya untuk menunjukkan ayat itu cantik. Tuhan kata, siapa lagi kalau tidak aku yang sepatutnya kau sembah. Itu artinya to show, to maintain the ayat to become nicer and nicer. That's why mean by istinaf. Wa nahnu lahu, nahnu mubtada, lahu jar majrur, abidun ini khabar mubtada. Tanda dia marfu' dia dengan waw. Kenapa? Kerana dia jamak muzakkar salim. Setiap kalimah yang ada dalam Quran, baik isim baik fa'il, kita kena baca dengan detail. Baca 4 perkara tadi. Macam abidun, kita kata isim. Ya, kita kata dia tu marfu'. Dia tu tanda waw. Sebab jamak muzakkar salim. Kenapa dia marfu'? Kerana dia khabar. Habis. Semua 8 jenis isim yang kita belajar tadi, kita cover semua. Tuan-tuan, very short, very brief, and then very easy actually Al-Quran ni. Yang susahnya kita, we don't want to spend our time sikit untuk Quran. Jangan tuan-tuan. Cuba tuan-tuan ambil ruang ni. Bagi rakan-rakan kita yang dah berumur 70 tahun tu, ya, yang memang ada kemampuan, mari kita belajar. Ya, mari kita belajar. Bukan lagi untuk masa kita nak mencari duit. Masa kita cari duit dah habis. Kita biarlah kepada anak-anak kita. Tuan-tuan tengok Jack Ma ya. Jack Ma tu bukan main susah dulu hidup dia. Sekarang ni dia kata apa? Dia semua give up semua dia bisnes dia dan dia buat kerja-kerja kebajikan. Itu orang bukan Islam tu. Kita ni macam mana? Jadi tuan-tuan dan puan, susah kita nak bercakap dengan orang yang tertentu ya. Jadi hari ni peluang saya bercakap. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan pilih akhirat, setiap waktu datang jumpa saya dalam CD ni. Waktu dia pukul 9, pukul 8 pagi. Lepas tu pukul 11 pagi. Lepas tu pukul 2 petang. Lepas tu pukul 9 malam. Jadi ini adalah 4 kali. Satu kali itu pilihan, iaitu pukul 11 pagi pilihan. Kalau tak selesai pukul 8 pagi, kita tambah lagi setengah jam, pukul 11 pagi. Kalau tidak, 3 kali saja. Itu pun sehingga sukatan kita habis. Jadi tuan-tuan, don't forget, please together with me, we go to Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan now kita baca kitab yang bernama kitab apa tu? Kitab Sejarah Nabi. Tuan-tuan, you must remember that. Kenapa kita pilih buku Sejarah Nabi? Ini program saya di England. Saya kena buat kepada tuan-tuan. Kerana Sejarah Nabi ini adalah satu kitab yang ditulis dengan begitu mudah sekali untuk membantu pelajar-pelajar di India, iaitu pelajar di Dearborn University sana di India, untuk membaca kitab-kitab kuning. Sebab itu pelajar dari India tuan-tuan, mereka mahir membaca kitab. Saya berjemaah di masjid Datuk Haji Kamarudin. Selalu bila saya duduk sambil-sambil menunggu rakaat, ada saya nampak budak India. Budak India songkok tak pakai. Lepas tu berlari kejar saf. Setiap waktu dia bekerja-kejar saf, duduk depan saf. Dia tak tahu bekerja di mana, kita tak tahu. Budak India rendah saja dalam kurang 30-an. Lepas tu sekali dia tengok gambar saya duduk dalam TV tu, dengan pakaian offer kelas bahasa Arab kepada jemaah-jemaah. Dia pun tanya saya. Dia kata,
boleh saya tumpang belajar? Saya kata boleh. You're welcome. How much I have to pay? No, you don't have to pay anything. You just sit down. Cakap. Lepas tu dia kata kat saya. Dia kata, saya sudah tahu Quran. Tapi di India saya sudah belajar semua sekali dan saya sudah hafal semua Quran. Semua habis saya hafal. Allahu Akbar. Quran habis hafal. Dah, I'm now dia kata sedang hafal hadis. Berapa hadis nak hafalkan ni? Sedang hafal hadis 10,000 hadis nak hafal. Ya Allah tuan-tuan, 10,000 hadis nak hafal. Ayat Quran 6,000 saya. Dia kata 10,000 hadis dia sedang hafal sekarang ni. Ya Allah, saya nak menangis. Aku satu hadis pun aku tak hafal. Tuan-tuan, tengoklah tuan-tuan ya. Dia ni dia kata dia datang dari Deoband University di India. Tuan tahu tak perkataan Deoband University? Iaitu universiti yang cukup bagus mengajar nahwu dan saraf. Ya, tuan-tuan ya. Itulah dia. Sebab itu buku ni dipakai di Universiti Deoband India dan untuk pelajar dia. Jadi tuan-tuan anggaplah tuan-tuan ni adalah duduk di India. Ya, okey. So kita baca sekarang ni Ba'dat Tufan. Okey, Ba'dat Tufan ini selepas tufan. Tufan ini maknanya banjir angin kuat yang datang untuk memusnahkan kaum Nuh. Okey. Dia kata walamma kana ma aradahullah walamma dan manakala ya kana adalah ya ma aradahullah apa yang Allah Taala kehendaki. Manakala adalah apa yang Allah kehendaki. Itu makna word by word. Dan kalau terjemahan kita, apa yang telah berlaku selepas ini, wa ghariqal kuffar, tenggelamlah orang kafir dalam banjir. Ghariqa, tenggelam. Ghariqa, tenggelam. Amsakatis sama, langit pun amsakat, berhenti hujan. Amsakat ni mana pegang, tak turun air. Wa gharal ma, ghara ni artinya air telah menjadi surut. Di sungai-sungai, di longkang-longkang, air pun dah mula surut. Okey, ghara surut. Okey, wastawat as-safinatu ala jabalil judi. Jadi kapal yang Nabi Nuh naik tadi duduk terlantar di atas bukit yang bernama Bukit Jud. Begitu besar kapal tu. Duduk di situ, tersangkut di situ. Wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Maknanya dikatakan bu'dan. Ya, bu'dan itu maksudnya jauh. Ya, bagi kaum-kaum yang zalim. Mana itu maksudnya? Dia kata apa tu, istawa, betul, hasnul judi, wa qila qula, iaitu bu'dan ini jauh dari rahmat Allah. Okey. Wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin, dan dikatakan jauh dari rahmat Allah bagi kaum orang yang zalim. Ini surah Hud ayat 44. Okey. Tuan-tuan tak ada terjemahan ya. Bagus. Okey, wakilah. Lepas tu dikatakan, siapa kata ni? Allah mengatakan, bila kapal terdampar di situ, air semua dah kering, sungai-sungai semua tak ada air lagi. Ya, kapal ni terdampar di atas bukit. Allah Taala kata, ya Nuh, wahai Nuh, ihbit bisalam, turunlah. Apa lagi? Turunlah dengan selamat. Lepas tu apa yang berlaku? Wahabatonu. Habata ni keluar dari kapal, turun dari kapal. Wa ashabus safinah, dan penghuni-penghuni kapal yang selamat tadi, yamshuna alal birri bisalamin, mereka pun berjalan dengan selamat di atas daratan. Al-birri, al-barri. Al-birri itu mana kebaikan. Al-barri itu daratan. Bisalam. Okey. Okey. Apa yang berlaku seterusnya? Wahalakal kuffar. Tak ada nampak orang lagi. Kerana semua orang kafir telah binasa. Min qaumi Nuh. Daripada kaum Nuh. Fama makasa alaihim. Apa yang tinggal ke atas mereka? Habis semua mati. Kecualilah langit dan juga
bumi. Langit dan juga bumi saja yang ada. Semua mati. Okey, kita tengok kejap ya. Okey. Ada azan ni, tak tahu negara mana azan masa ni. Okey. Okey, tuan ya. Kita tengok lagi. Wa halakal kuffar. Halaka, binasa, habis orang kafir. Min qaumi Nuh. Min qaumi Nuh, daripada kaum Nuh. Fama bakat alaihim, bukan bahasa. Fama bakat alaihim, apa yang menangisi mereka adalah langit dan bumi. Bakat itu tangisan. Apa yang menangisi mereka ialah langit dan bumi. Okey. Jadi yang berlakunya, wa barakallahu fi zurriyyati Nuh, dan Allah telah memberkati zuriat Nuh. Fantasharat fil ardi, maka berkembanglah zuriat Nuh yang beriman itu di bumi ini. Wa mala'atil arda, dan memenuhi bumi. Wa kana fiha umamun, di bumi ini selepas taufan ini ramai umat-umat yang lahir selepas itu, dan di antara mereka ada nabi-nabi dan raja-raja. Lepas tu Tuhan kata bila dah selamat, salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Selamatlah Nuh. Selamatlah Nuh itu di alam ini. Okey, iaitu surah As-Saffat ayat 79. Okey. Terus puan. Okey. Nah, selepas Nabi Nuh, siapa pula? Okey, selepas Nabi Nuh, tuan-tuan tengok muka surat 63 ya. Dia pakai Al-Asifah. Ya. Al-Asifah artinya ribut taufan pula berlaku selepas Nuh. Okey, nombor 1, ba'da Nuh. Ba'da Nuh. Kalau qabla, sebelum Nuh. Kalau ba'da, selepas Nuh. Okey, baina, di antara Nuh. Okey. Wa barakallahu fi zurriyyati Nuh. Jadi selepas Nuh itu, ya, dia kata Allah Ta'ala telah memberkati keturunan Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh tadi Allah Ta'ala berkati dia dan keturunannya. Fantasharat fil ardi, fa, maka intasharat, berkembanglah zuriat Nuh di muka bumi ini. Okey, wa kana minha, di antara umat Nabi Nuh yang berkembang di bumi ini adalah satu umat yang dinamakan umat Ad ataupun kaum Ad. Ad ini lepas Nuh ya. Siapa dia orang Ad ini? Orang Ad ini adalah satu kaum. Wa kanu rijalan aqwiya. Wa kanu, mereka ini kaum Ad, bukan Nabi Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang datang selepas Nabi Allah Nuh. Ya, di mana kaum Nuh sudah hilang, sudah putus, mungkin lepas berapa ribu tahun, maka kaum Ad pula naik. Dia ini adalah rijalan aqwiya, orang laki-laki yang gagah. Ajsamuhum ka'annaha min hadid. Ajsamuhum, badan mereka, ka'annaha min hadid, semacam besi. Ya, yaghlibuna kulla wahidin, mereka ini tak boleh tengok orang, mereka nak kalahkan setiap orang. Wala yaghlibuhum ahadun, dan setiap orang tak boleh kalahkan mereka, kuatnya. Wala yakhafuna ahadan, wala yakhafuna ahadan, dan mereka tidak takut pada sesiapa. Wa yakhafuhum kullu wahid, setiap orang takutkan mereka. Okay? Ini kaum Ad. Kalau tuan-tuan buka kaum Ad pun dalam sejarah-sejarah kitab dia, begitulah dia. Ya, wa barakallahu li'ad fi kulli syai'in. Allah Ta'ala pada mulanya memanglah memberkati kaum Ad. Wa barakallahu li'ad, dan Allah memberkati kaum Ad fi kulli syai'in, setiap keadaan. Fakanat ibilu Ad. Fakanat ibilu Ad, maka adalah unta Ad. Wa ghanamuha tamla'ul wadi, unta Ad
Dan juga kambing-kambing kaum Ad memenuhi lembah. Maknanya hebatnya kaum Ad. Merata-rata kambing dia ada. Wa kanat khailu Ad, dan adalah juga khailu kuda. Kuda Ad ini tamlaul maidan, memenuhi maidan-maidan perang. Dia orang gagah. Wa kanat auladu Ad, dan adalah anak-anak keturunan Ad tamlaul buyut, memenuhi rumah-rumah yang dibina oleh kaum Ad. Ya. Wa iza kharajat ibilu Ad, maksudnya apabila seekor unta Ad keluar, wa ghanamuha ilal mar'a, dan kambingnya keluar ke padang, kana laha manzurun jamilun jiddan. Bila unta-unta Ad keluar pergi ke padang dan kambing-kambingnya keluar pergi ke tempat ternakan, kana laha manzurun jamilun jiddan, adalah satu penglihatan yang cantik sungguh. Yalah, kambing ribu-ribu ekor kambing. Bila datang saja kambing, nampak macam orang kepala uban datang, ya. Tengok pula unta, macam medan perang. Tengok apa tu, kuda, ya. Maknanya banyaknya kuda-kuda dia ni. Wa iza kharajal atfal, dan apabila kanak-kanak Ad ini keluar dari rumah waktu pagi, yal'abun, mereka bermain, kana lahum manzurun jamilun jiddan. Kita nampak seolah-olahnya satu pemandangan yang cantik sangat-sangat. Jamilun cantik, jiddan sungguh-sungguh. Wa kanat ardu Ad, bumi Ad ini juga kazalika ardan jamilatan khadra, satu bumi yang cantik dan kehijauan penuh, ya. Fiha, padanya, basatin, kebun-kebun, wa uyun kasirah, dan mata air yang banyak. Okey. Tapi apakah kaum Ad ini menikmati betul-betul rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, ataupun mereka macam mana? Tengok apa yang berlaku sebaliknya. Kufranu Ad, nombor 2, muka surat 65. Kufranu Ad, kaum Ad ini kufur, kekufuran kaum Ad. Walakin Adan, tengok itu kan, kalau kita sebenarnya tidak bersyukur seperti kaum Ad ni, Allah Ta'ala uji kita dengan macam ujian. Jadi oleh sebab itu saya selalu tekankan kepada rakan-rakan kita supaya kita sentiasa bersyukur. Kita bukan bersyukur sekadar askur, tidak. Kita bersyukur kita mengisi lapang kita dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang tuan-tuan jumpa ni bukan sebarangan. Ilmu pengetahuan yang sangat tinggi martabatnya, yang boleh membawa kita kekal bertemu dengan Allah walaupun kita mati, dan dia akan hidup kembali bersama-sama dengan orang-orang yang menimbul ilmu daripada kita. Oleh sebab itu saya kata, tuan-tuan, lepas dengar kuliah saya, share ataupun like ataupun introduce kepada orang lain. Kita, itu yang menjadi masalah kita. Kita rasa susah nak mengajar orang bukan Islam, susah dah. Tuan-tuan, berapa orang dah mengislamkan orang Islam, orang bukan Islam dalam hidup selama 80-60 tahun ni? Tak ada. Tengok ustaz apa tu yang mualaf tu, siapa nama? Dia mengislamkan lebih 40 orang. Ya. Dan Tuhan bagi dia rezeki melimpah ruah, kaya raya dalam masa beberapa tahun saja. Ya, ustaz apa, David apa? Saya lupa dah. Okey, tengok. Kita duk tuduh dia macam-macam, duk guna duit dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia ada kilang, dia ada perusahaan, ada pekerja ratusan orang, rumah dia cantik hebat, dan ada anak dan adik isteri. Sebab dia, Allah Ta'ala bagi dia ujian yang hebat untuk mendakwahkan orang lain. Okay. Jadi kita nak belajar bahasa Arab, kita pun tak dapat. Okey. Walakin Adan lam yashkuru, tetapi kaum Ad tidak bersyukur pada Allah ala hadhihi ni'am. Ni'am tu artinya nikmat. Nikmat-nikmat yang diberi ni kita tidak bersyukur, ya. Jadi bila tak bersyukur apa jadi? Okey. Wa nasiyat Adan. Nasiyat, dia lupa a bit low, ya. Dia lupa, ya, kisah tufan yang berlaku kepada Nabi Allah Hud, allati sami'uha min abaihim, yang mereka dengar cerita daripada datuk nenek mereka.
wa ra'au atharu fil ardi, dan mereka juga nampak kesan taufan besar yang berlaku zaman Nabi Allah Nuh, tetapi mereka tidak peduli. Ya, mereka tidak peduli. Mereka tetap bangga dengan dunia mereka. Wa nasu, mereka lupa daripada nasia. Mereka lupa limaza arsalallah hutufan, kenapa Allah Ta'ala mengutuskan tufan itu ala ummati Nuh, kepada umat Nuh. Wasaru ya'budun al-asnam, maka mereka mulalah menyembah berhala. Kama kanat ummatu Nuh, seperti umat Nuh yang ta'budul asnam. Sedangkan pada zaman Nuh, ada nabinya Nabi Nuh nak membawa mereka kepada Islam, tapi mereka tolak dan mereka hancur. Okey. Wa kanu yanhituna al-asnam min al-hijarah. Mereka ini memahat, yanhituna, sebab kaum Allah Ad ini pakar dalam memahat. Mereka memahat batu buat rumah dalam tu. Ya, yanhituna al-asnam min al-hijarah. Mereka memahat berhala daripada batu bi aidihim, dengan tangan mereka. Summa yasjuduna laha wa ya'budunaha. Kemudian mereka sujud pada batu dan mereka menyembah batu. Sepertilah umat Nabi Allah Nuh. Dia ni nak kena sebenarnya. Okey. Kita kena baca cepat. Sebab minggu depan kita dah nak baca jilid 3. Ya. Jadi bila tuan-tuan dapat 5 jilid ni baca, sebab dalam kaedah program yang saya buat ni, tuan-tuan kena ambil 5 jilid ni baca dalam masa 3 bulan ke bawah. Kita tak nak bagi tempoh lama. 3 bulan ke bawah dalam program ni, dan tuan-tuan kena ikut cakap saya. Apa tu? Baca. Tak faham, baca. Biar benda tu berlega di telinga kita. Wakana adalah umat Nuh, macam tu baca. Ya. Tu orang kata orang gila sim tu. Ya. Wakanu yas'aluna hajatihim. Mereka meminta kepada berhala-berhala tu hajatihim, keperluan mereka, hajat mereka. Wa yad'unaha, mereka menyeru-nyeru kepada berhala tu. Wa yazbahuna laha, mereka menyembelih binatang ternakan untuk berhala. Wa kanu ala asari ummati Nuh, mereka sama-samalah juga dengan umat Nuh. Ala asari, di atas pengaruh umat Nuh. Padahal berapa ribu tahun tu beza tu, masih terpengaruh lagi. Wa kanat uquluhum, dan adalah akal-akal mereka, la tamna'uhum, tidak boleh menghalang mereka daripada menyembah berhala. Wa kanat uquluhum, kanat adalah uquluhum, akal-akal mereka, la tahdihim, tidak boleh memberi hidayah kepada mereka. Wa kanu uqala, walaupun mereka ini bijak pandai, uqala fid dunya, di dunia mereka pandai, mereka engineer, mereka pakar, mereka buat rumah, macam-macam kepakaran yang mereka ada. Tetapi mereka ini aghbiya'u fid din, mereka ini miskin kepada agama. Ini yang kita takut. Kita hebat, dunia kita, orang semua kenal kita, tapi tanya jawab majrur pun tak tahu. Jadi kita apa, kita miskin hal agama. Jadi tuan-tuan, hari ini tuan-tuan akan kaya agama dengan ilmu nahwu dan saraf. Ada lebih kurang 1,500 lebih term yang tuan-tuan akan belajari. Antaranya fa'il, isim, haraf, antaranya marfu', mudhari', mansub, antaranya semua sekali 1,500 lebih term itu. Dengan term itu tuan-tuan boleh kenal Al-Quran tu dan sebagainya. Ya, sekarang ni saya rasa tuan-tuan dah ada lebih kurang dalam 300 ke 400 term. Antaranya mabni, mu'rab, ya, alif tasnya, nun niswah, itu antara term-term tu. Okey. Sebab di England dia mengajar based on the term. Okey. Lepas tu udwan nu'at, nombor 3. Ini penghabisan ya. Udwan nu'at. Kita kira macam tarawih lah ni kan. Okay. Tuan-tuan ada tak minuman depan tu? Okey. Siapa ada soft copy kisah Nabi, tolong post dalam grup, saya nak print. Please. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak apa, boleh cari. Boleh buka Syekh Ali Nadawi, itu pengarang dia. Dan tulis kisah Nabi, jilid 3. Dan siapa ni? Cik Kamai Khairi. Kalau jumpa, sila print soft copy. Bagikan saya akan print banyak-banyak untuk beri kepada setiap orang. Ya, supaya belajar ya. Okey, bagi saya minum sekejap. Ada nama ni
Cik Azizan Osman ni, dari mana-mana ni. Kat mana nak dapat buku ni Ustaz? Tak apa, buku ni Ustaz bagi free. Tuan-tuan, Ustaz belajar je. Nanti buku apa ndak? Buku apa ndak? Buku cerita Nabi. Tak apa. Nanti Ustaz order lagi pada tuan dia. Nanti kita bagi setiap orang. Envelope tu ada 2-30 lagi. Semua nak tunggu buku tu sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan-tuan baca buku ni sambil belajar nahu sikit-sikit dengan saya. Lepas tu tuan-tuan baca kitab Nabi ni 5 jilid. Lepas tu kita pula baca hadis 40 hadis. Hadis 40 ni nama dia 40 tapi sebenarnya 45 hadis. Dan kita i'rab hadis tu tuan-tuan pandai. Tuan-tuan pandai lah. Pandai bukan pandai apa. Tuan-tuan bolehlah berdikari. Cari buku sendiri. Tuan-tuan masa tu jadi sasau sikit. Sasau sebab apa? Semua buku nak beli. Gila buku. Sebab dah pandai. Dah tahu kedudukan dia. Okay? Nahu tu apa, di mana dia dan sebagainya. Dah pandai. Okay? Sekarang ni kita belajar. Okay. Wasarat quwwatu Hud wabalan alaihim. Dan mulalah kekuatan kegagahan kaum Hud itu menjadi bala ke atas mereka. Wa 'alan nas. Dan bala kepada manusia. Li'annahum, kerana kekuatan mereka itu menyebabkan mereka la yu'minuna billah. Mereka tak beriman lagi dengan Allah. Wala yu'minuna bil akhirah. Dan mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Macam kita sekarang juga. Akibat segala senang lenang kita dah abaikan solat. Quran pun tak nak baca. Jadi Allah Ta'ala akan bagi bala tu kepada kita. Famaza yamna'uhu minaz zulmi. Apakah yang boleh mencegahkan mereka daripada kezaliman? Wa maza yamna'uhu minal udwan. Dan apakah yang boleh mencegah mereka daripada perseturuan? Walimaza la yazlimunan nas. Kenapa tidak mereka menzalimi manusia? Wahum la yarawna fawqahum ahadan. Dan mereka tidak melihat atas mereka ada seseorang. Wala yakhafuna hisaban. Mereka tidak takut kepada balasan hari akhirat. Okey? Wala iqaban. Dan tidak mereka takut kepada balasan di hari akhirat. Okey. Okay. Kita baca lagi sikit. Okey. Okey, sikit lagi kita baca. Lepas tu wa kanu kawhushil ghabah. Orang yang meninggal agama ni, iaitu kaum Ad ni, ya, melakukan kezaliman kepada orang lain ni, mereka ini seperti binatang buas di hutan. Wuhush, binatang buas. Al-ghabah, di hutan. Yazlimul kabir, mereka menzalimi, ya, orang besar zalim orang kecil. Di dunia ni sekarang berlaku ni. Orang besar zalim orang kecil. Orang kuasa fitnah orang, zalim orang. Tetapi balasannya tak jauh, sekejap saja balasannya, tak sampai lama balasannya, sekejap je. Okey. Wa ya'kulul qawiyyu ad-dhaif. Orang kuat makan harta orang miskin. Wa iza ghadibu, apabila mereka marah, kanu kalfilil hayy, seperti gajah yang mengamuk. Orang-orang yang hebat kuasa ni, bila dia marah orang, macam gajah yang mengamuk. La yalqa syai'an illa qatalahu. Dia tak tinggal apa-apa kecuali semua yang dijumpainya dibunuhnya. Wa kanu iza harabu, mereka bila mereka memusuhi musuhnya, ahlakul harsa wan nasla, mereka memusnahkan segala tanaman dan juga keturunan. Wa iza dakhulu qaryatan, apabila mereka masuk kampung, afsaduha, mereka akan merosakkan semua tanaman di kampung itu. Wa ja'alu aizzata ahliha azillah, dan mereka telah jadikan keluarga yang mulia menjadi hina. Jadi ini adalah ayat Quran, ya. Ayat Quran. Wa idza dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu aizzata ahliha azillah. Orang yang berkuasa ni, mereka bila masuk kampung, mereka rosakkan kampung tu, dan mereka telah menjadikan ahli-ahli kampung tu hina. Ya. Okey, apa yang berlaku sekarang ni? Wa kana du'afa, dan di kampung itu ada orang miskin. Yakhafuna syarhum, takut kezaliman mereka. Wa yafirruna min zulihim, dan mereka lari dari kezaliman. Yafirruna, mereka lari dari kezaliman mereka. Wa sarat quwwatuhum wa balan alaihim, dan terjadilah kekuatan orang yang berkuasa ini sebagai wabala, ya, ke atas mereka,
dan ke atas manusia, dan mereka itu takut untuk bertemu ya dengan orang yang berkuasa ni kerana mereka itu terlampau zalim ya. Mereka terlampau zalim. Inilah orang yang berkuasa. Dan wa kadzalika kullu man la yakhafullah wa la yu'minu billah. Demikianlah dikatakan kalau orang itu kuasanya besar macam mana pun, kalau dia tidak takutkan Allah, tidak beriman dengan hari akhirat, maka inilah jadinya, dan Allah akan turunkan bala musnah kepada mereka ini dalam masa sekejap saja. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Terima kasih. Kita hampir 1 jam dan tuan-tuan sabar dengan saya. Jadi insya-Allah siapa tadi yang ada buku 3 tu, sila print, ataupun siapa yang dapat sempat print dia punya soft copy tu, hantar kat ustaz. Ustaz nak fotokopi dalam 100 salinan untuk diberi kepada setiap orang pelajar kita. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau siapa-siapa rasanya nak buat amal jariah, nak contribute untuk nak beli buku tu kepada rakan-rakan kita dan dapat pahala bulan Ramadan ni, tuan-tuan bolehlah berhubung dengan Puan Hajah Rozaini, tanya bagaimana cara ya nak bagi sebab ada yang minta pada saya, ustaz boleh tak saya bantu. Saya kata tak ada masalah, tapi ini semua ni duit-duit ni duit yang kita kumpul beberapa tahun lepas. Kita kumpul duit dan kita bagi buku percuma kepada rakan pelajar kita kerana kita tak mahu lagi menjadikan ini sebagai perniagaan. Ya, kita nak tengok macam mana kita dapat beri sumbangan kepada orang. Kalau tak ada duit kita gunakan duit-duit yang tuan-tuan bagi. Tuan-tuan bagi duit baru ni saya, alhamdulillah banyak juga. Ada orang tu bagi 600 pada saya. Dia kata untuk gunakan tu. Saya gunakan duit-duit tu. Ada seorang tu bagi 500, seorang tu bagi 100. Jadi kalau kumpul, boleh kita print buku tu. Jadi kalau siapa-siapa rasa menjelang Ramadan ni rasa nak buat pahala amal jariah, boleh beritahu dengan Puan Hajah Rozaini macam mana cara nak bagi duit. Tapi saya tidak minta duit tu sebab saya dah azam dah untuk nak mengajar secara suka, secara redha, supaya tuan-tuan dapat dengar apa tu kalimah ini, kalimah thayyibah yang baik ini hanya datang dari langit, bukan kalimah yang ada boleh dijual beli. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa nak beli buku pun bagi rakan-rakan boleh. Bukan Puan Hajah Puan Musnia banyak bagi buku dekat orang masa saya mengajar dulu, dan Puan Hajah Rozaini pun juga beri buku-buku kepada rakan-rakan kita. Jadi kalau siapa-siapa yang rasanya ada nak bagi, tak apa, tuan boleh bagi. Berbicarlah dengan Hajah Rozaini macam mana. Jadi Hajah Rozaini boleh beritahu saya bila kita nak beli buku. Sekarang ni saya ada lagi stok duit saya untuk nak beli buku, jadi saya boleh beli. Dan cuma saya tak ada masa untuk nak postkan buku tu. Nak tulis pun dah tak nampak mata. Itu masalah. Nampaknya saya kena buat rubber stamp untuk setiap orang, nama dan alamat dia. Jadi saya pakai chalk saya. Jadi tuan-tuan nak kena buat rubber stamp tu. Nama Tuan Haji Kamaluddin, Tuan Haji Ahmad Mustafa, nak kena siap rubber stamp. Jadi bila nak hantar buku kat dia, just rubber stamp je kan. Jadi tak payah saya tulis. Mata dah tak nampak ni. Okey, kita berhenti setakat ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم اجعل لك زكاني ولك رباني ولك منيبين ولك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا وشدد ألسنتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. عصيناك وأطعناك شكرناك قبلتنا فإن عدنا يا الله إليك قبلتنا. رب كريم رب شكور رب غفور. رب ما أحكمك رب ما أرحمك رب ما أحكمك رب ما أرحمك رب ما أعلمك رب ما أحكمك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
عفوك يا الله، عفوك يا رحمن، عفوك يا رحيم، عفوك يا حليم، عفوك 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 في المحيا، عفوك. Di dunia ini kami perlukan keampunanmu ya Allah. Ketika mati besok kami pun juga perlu keampunanmu ya Allah. Dan ketika dibangkitkan dari kubur kami perlukan keampunanmu ya Allah. Dan ketika melalui titian siratal mustaqim kami perlukan keampunanmu ya Allah. Indal hisabi afuk, inda hayati dunia afuk, inda mamati afuk. عفوك يا حليم، عفوك يا غفور، عفوك إلهتنا وخالقنا، وارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ذهبت الأيام والليالي ولم يبقى لنا سواك. أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله الذي لا يموت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Astagfirullahalazim. InsyaAllah kita selamat sahur dan selamat mengerjakan solat tahajud pada malam ni, insyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah semoga kita semua mendapat pahala yang berganda dan hajat kita semuanya sampai pada hari ini. Dan saya juga selalu buat solat hajat untuk rakan-rakan pelajar kita supaya ditarik segala kesusahan, keampunan Allah dan dimurahkan rezeki, ya, dan sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.